Assalamualaikum, saya Nur Sarah Izzati binti Ja'faruddin, penombor kad matrik D2020-1092-803 dan mengambil kos Ekonomi Kewangan Islam. Saya akan membincangkan serba sedikit mengenai tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu Environment. Environment atau alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi. Dan fenomena fizikal itu termasuklah fenomena yang berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dalam usaha meningkatkan taraf hidup penduduk, kegiatan ekonomi dan projek pembangunan, tidak dapat dinafikan bahawa manusia mengabaikan alam sekitar sehingga timbul masalah disebabkan aktiviti pembangunan tersebut. Hal ini menyebabkan berlakunya pelbagai masalah seperti pencemaran di sesebuah negara, sama ada di negara maju atau negara membangun. Assalamualaikum. Saya akan teruskan dengan masalah yang berlaku di negara pembangun dan negara maju sehingga wujudnya isu alam sekitar. Yang pertama, masalah bagi negara membangun adalah tahap pembangunan yang masih rendah. Pembangunan yang masih rendah di negara-negara membangun seperti Bangladesh menyebabkan wujudnya pelbagai masalah seperti kekurangan sumber air bersih dan penempatan setinggan yang kotor. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sebuah sistem atau perancangan yang begitu sistematik yang mampu diikuti oleh masyarakat di negara tersebut, sehinggakan pada tahun 2019 terdapat beberapa buah negara membangun yang dikategorikan sebagai negara terkotor di dunia, misalnya Pakistan dan Indonesia. Hal ini terjadi kerana sebahagian besar masyarakat menguruskan sisa domestik dengan kaedah pembakaran secara terbuka dan pembuangan di sungai yang akhirnya menyebabkan berlakunya pencemaran berskala besar di negara tersebut. Berbanding dengan negara maju yang lain seperti Jepun dan Korea Selatan yang mempunyai kaedah pemantauan secara berkala yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam memastikan negaranya kekal bersih dan kurang daripada pencemaran. Masalah yang kedua adalah kegiatan pembangunan ekonomi. Aktiviti pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh negara membangun seperti pembinaan projek perumahan, pembukaan kawasan penempatan baharu, pembalakan dan pembangunan bandar akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah yang akan mempengaruhi kualiti air sungai dan menjejaskan keseimbangan ekosistem akuatik. Aktiviti yang dilakukan misalnya pemecahan batu kuari, pembakaran jerami dan relau batu-batu juga menyebabkan penurunan bagi kualiti udara di negara tersebut. Hal ini kerana negara membangun kekurangan dari sudut penggunaan teknologi seperti yang digunakan di negara-negara maju seperti di Perancis atau Amerika. Misalnya alat penapisan udara yang digunakan untuk membantu dalam pengurangan pencemaran alam sekitar. Yang ketiga adalah peningkatan dalam populasi penduduk di negara membangun. Jika dibandingkan jumlah populasi di negara maju seperti Jepun dan Korea Selatan adalah lebih rendah berbanding dengan negara membangun seperti Indonesia dan Pakistan. Hal ini mendorong negara tersebut untuk berlakunya peningkatan dalam pencemaran disebabkan pergerakan atau perpindahan penduduk dalam kuantiti yang besar ke bandar untuk mencari pekerjaan.
Ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara disebabkan penggunaan kenderaan yang begitu banyak. Akhir sekali adalah isu alam sekitar yang ditujukan kepada negara maju, iaitu penempatan sisa toksik industri di negara membangun. Negara maju seperti Jepun, Perancis dan Amerika Syarikat telah menempatkan sisa toksik industri di negara-negara membangun, antaranya Filipina dan Thailand, menyebabkan berlakunya pencemaran di negara tersebut. Hal ini kerana sisa industri yang tidak dapat dikedah semula selalunya dibakar dan akhirnya menjejaskan kualiti udara di kawasan tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Razwan bernombor matrik D202011092806. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang kesan pencemaran terhadap negara membangun dan juga negara maju. Okey, kita pergi kepada negara Bangladesh di mana kesan kepada kesihatan manusia. Berlakunya pendafasan dan kadar kematian juga adalah lebih tinggi di kawasan luar bandar Bangladesh. Perkara ini berlaku kerana perkhidmatan kesihatan tidak semudah didapati seperti mana yang berada di bandar. Jangkitan pernafasan dianggarkan 28% telah daripada jangkitan tersebut adalah golongan kanak-kanak. Okey, yang kedua, kesan kepada alam sekitar. Pencemaran air yang dialami oleh negara Pakistan telah mendatangkan kesan yang negatif apabila minuman segar sukar didapati, sekaligus menyukarkan orang ramai mencari air yang bersih serta meningkatkan penyebaran penyakit bawaan air. 45% kematian bayi disebabkan oleh cirit-birit dan 60% daripada penyakit bawaan air secara umumnya. Adalah kesan kepada flora dan fauna. Di mana Indonesia adalah negara membangun, namun negara tersebut juga telah melakukan pembakaran hutan secara terbuka serta ia telah mengakibatkan kepupusan flora dan fauna. Di mana kebanyakan haiwan akan kehilangan tempat tinggal serta mula merayau di tempat yang tidak sepatutnya dengan menghadirkan diri di hadapan manusia. Dan juga tumbuhan juga akan mulai pupus. Kebanyakan tumbuhan yang berada di kawasan hutan adalah seperti herba-herba juga akan mulai pupus disebabkan oleh pembakaran hutan. Hong Kong adalah sebuah negara maju, namun di sebalik kemajuan yang dikecapinya, ia juga adalah negara yang mempunyai masalah jerebu. Paras jerebu yang tinggi dikaitkan dengan pelbagai penyakit seperti gangguan pernafasan yang kronik, penyakit jantung, angin ahma dan barah paru-paru yang telah menyerang serta telah mengakibatkan kematian sekitar 27,000 sejak 1 Januari yang lalu. Lebih daripada 22,000 yang dicatatkan di Beijing, iaitu sebahagiannya disebabkan bilangan penduduk lebih ramai di bandar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minatul binti Basnan, memegang kad menteri D202010927881. Antara langkah yang boleh diambil oleh negara membangun untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar adalah dengan menguatkuasakan undang-undang agar para pengilang tidak lagi membuang bahan buangan dan sisa toksik ke merata tempat kerana amaran keras yang telah diberikan kepada mereka. Hukuman ataupun denda yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit yang telah mencemarkan alam. Sebagai contoh, pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak yang terbabit. Hal ini akan menyebabkan mereka takut untuk membuang bahan larangan dan mengurangkan pencemaran tanah.
Bukan itu sahaja, ianya malah juga menyelamatkan hidupan akuatik kerana kebanyakan sisa kilang akan dibuang ke dalam sungai. Dengan itu akan menyebabkan hidupan akuatik terjejas, maka kesan pencemaran dapat diatasi. Hal ini dapat kita lihat di negara yang maju seperti di Singapura yang mana telah dikuatkuasakan undang-undang dan dikenakan denda kepada mereka yang membuang sampah secara sengaja maupun tidak sengaja. Seterusnya, negara membangun juga perlu memulihkan bahan buangan dan bahan bertoksik terlebih dahulu sebelum dilepaskan kepada alam sekitar. Kerana bahan buangan yang betul akan bertukar menjadi baja kepada tumbuhan dan membantu ekosistem apabila dibuang ke tempat yang sepatutnya. Contoh yang boleh diketengahkan adalah dengan melihat negara yang maju seperti di Jepun yang menjadikan kitar semula sebagai satu penekanan bagi proses pembuangan sampah sarap. Proses kitar semula ini dapat mengurangkan sisa sampah. Contohnya surat khabar, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang yang boleh diproses semula dapat menghasilkan kertas yang baru. Ini akan dapat menjimatkan kewangan negara. Bukan itu sahaja, malah juga dapat mengurangkan penebangan pokok yang boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Justru negara yang membangun hendaklah menjadikan negara Jepun sebagai contoh dan tauladan untuk mengurangkan sisa buangan dengan cara yang lebih selamat. Akhir sekali, langkah yang boleh diambil oleh negara yang membangun untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar adalah dengan mewartakan kawasan perlindungan kepada alam sekitar dengan melarang sebarang aktiviti yang melibatkan penebangan pokok, eksploitasi balak dan sebagainya. Lebih-lebih lagi di kawasan yang memerlukan keindahan alam, flora dan fauna seperti di lereng-lereng bukit, pantai dan kawasan-kawasan lain. Hal yang demikian sangat penting bagi mengelakkan sebarang insiden ataupun bencana yang tidak diingini. Contohnya, berlaku hakisan tanah di lereng bukit yang boleh menyebabkan tanah runtuh dan sangat berbahaya kepada penduduk di kawasan bukit dan pengguna jalan raya yang terdapat di kawasan tersebut. Dalam pada masa yang sama, penjagaan ini akan menyebabkan sesebuah negara itu mendapat banyak manfaat hasil daripada apa yang mereka lindungi. Seperti contoh sebuah negara maju di Asia iaitu di Jepun. Jepun telah melalui banyak proses dan gerakan untuk mendapatkan hak perlindungan kepada beberapa tempat di negara mereka. Contohnya gerakan Guna Shirakami Sanchi yang telah menzahirkan manfaat dan kepentingan penjagaan sesuatu kawasan dan alam persekitaran kepada negara dalam beberapa aspek seperti keselamatan, warisan, sumber ekonomi dan sebagainya. Oleh itu, negara yang membangun perlulah mengambil iktibar daripada tindakan negara yang maju ini supaya sekurang-kurangnya mereka dapat melihat hasil yang tidak kurang sama daripada apa yang telah dilakukan oleh negara yang maju sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa ini ialah, walaupun kerajaan membelanjakan lebih sedikit, kerajaan dapat mempromosikan pembangunan. Hari ini, perbelanjaan di negara berpendapatan rendah adalah tahap purata lebih dari 1 abad yang lalu dan 2 kali ganda daripada ekonomi maju sekarang. Walaupun dengan tahap perbelanjaan kerajaan yang rendah, pada awal abad ke-20, pembangunan ekonomi di banyak wilayah di 14 negara bahagian atas masih sangat pesat. Peningkatan infrastruktur dibiayai oleh modal swasta dan pertumbuhan pendidikan rendah dan menengah yang kuat. Inilah pelajaran bagi negara-negara membangun hari ini. Walaupun bekerja keras untuk menaikkan cukai domestik dan meningkatkan pendapatan untuk membiayai barang awam, tugas pertama adalah memperbaiki persekitaran perniagaan untuk menarik modal swasta untuk mengumpulkan dana swasta untuk pembangunan. Seterusnya, perbelanjaan kerajaan di negara-negara membangun sekarang mungkin meningkat, tetapi ada banyak pilihan dari segi pengagihan semula dan perkhidmatan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan di negara maju telah meningkat, tetapi perbezaan juga meningkat. Sebelum tahun 1913, perbelanjaan di negara maju berkisar antara kurang dari 2% dari KDNK di Jepun hingga 13% di Itali.
Sekarang, paradigma pembangunan berbeza antara negara maju dan membangun. Secara amnya, kerajaan yang lebih kecil atau lebih besar dapat mencapai pertumbuhan yang kuat. Namun, keagihan semula yang berlebihan dapat menghambat pekerjaan dan pelaburan atau menimbulkan ketegangan antara pekerja formal dan tidak formal, pekerja syarikat besar atau perusahaan milik negara, dan pekerja perusahaan milik negara dan pekerja perusahaan swasta kecil. Dunia kerja yang selalu berubah bertentangan dengan pekerjaan tidak rasmi yang sedang berlangsung dari negara-negara membangun dan sistem perlindungan sosial yang hanya mencakupi sebahagian penduduk. Akhir sekali, sejak Perang Dunia Kedua, hampir semua ekonomi maju telah menanggung perbelanjaan kerajaan, walaupun perbelanjaan terus meningkat. Bagi negara-negara membangun hari ini, terutama negara-negara dengan sumber daya alam yang banyak, dasar fiskal kontrasiklus mesti diguna pakai. Namun, ada banyak bukti bahawa kebijakan fiskal negara-negara membangun selalu prosiklik yang menyebabkan ketidakseimbangan makroekonomi yang serius, pengumpulan hutan yang produktif dan ketidakstabilan yang berterusan. Secara kesimpulannya, persekitaran merupakan satu perkara penting kepada kehidupan manusia dan juga komuniti sejagat. Ruang ini akan mempengaruhi pembangunan dan menyokong kepada pertumbuhan manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa alam sekitar mestilah berada dalam keadaan yang memuaskan bagi menampung kualiti kehidupan. Selain itu, keadaan alam sekitar yang sempurna mampu mengelakkan daripada pencemaran alam. Seperti yang kita ketahui sebelum ini, tahap pembangunan yang rendah seperti di negara Bangladesh menyebabkan masalah alam sekitar sering berlaku. Selain itu, peningkatan populasi penduduk di negara membangun seperti Bangladesh dan juga Indonesia yang semakin meningkat dari semasa ke semasa menyebabkan tekanan terhadap alam sekitar bertambah untuk menampung penduduk yang ramai. Eksploitasi alam sekitar digunakan demi menampung dan memenuhi keperluan manusia. Selain itu, pembuangan sisa kimia di Itali ditemui. Sisa buangan kimia itu didapati membanjiri permukaan tanah, akhirnya menimbulkan kesan terhadap alam sekitar. Oleh itu, kesedaran masyarakat terhadap pencemaran alam yang akan mengancam nyawa dan kehidupan amat penting. Pihak kerajaan juga perlulah melaksanakan inisiatif bagi menangani masalah ini. Sebagai contoh, mengamalkan kaedah pengurusan sisa pejal WTE seperti Sweden, Jerman, United Kingdom, Jepun, Korea Selatan dan juga Singapura. Impaknya sangat baik bukan sahaja kepada negara itu sendiri, malah rakyatnya. Maka semua pihak perlulah berganding bahu dan bergabung tenaga untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Hal ini demikian kerana alam sekitar ini merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya.